Okey, baik. Sambungan kelas kedua kita untuk topik sains. Okey, minggu lepas kita belajar apa? Okey, minggu lepas kita belajar apa? Sistem pembiakan manusia. Okey, sistem pembiakan manusia. Okey. Untuk malam ini kita sambung kepada sistem saraf manusia. Dalam DSKP, KSS makan. Okey, Rahman tutup mic. Okey. Dalam KSSR saya makan, ini adalah tajuk yang melibatkan sistem terakhir lah. Okay, sistem terakhir yang awak belajar dalam tubuh badan manusia. Bermula daripada tahun 4 kita belajar sistem pernafasan. Okay, lepas tu tahun 5 kita belajar sistem peredaran darah, sistem rangka, dan tahun 6 kita belajar sistem pembiakan dan juga sistem, inilah malam ni kita nak belajar sistem saraf manusia. Okey, sistem saraf manusia ni antara topik yang ada perkataan-perkataan yang agak sukar untuk kita ingat. So tolong beri perhatian yang betul lah. Okey, beri perhatian yang serius, terutamanya tentang cara kita nak kaitkan sistem saraf manusia ni dengan apa yang kita dah belajar dengan sistem-sistem yang sebelum ni. Nanti kita ada perkaitan ni juga. Okey, kita tengok jenis-jenis sistem saraf. Okey, sistem saraf ada dua. Okey, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okey, periferi ni nanti Kang, ni bulan-bulan puasa ni ingat pula ayam Nandos tu, peri-peri tu. Okey. Tak ada kena-mengena ayam tu dengan dengan kita punya sistem ni, sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Apa itu sistem saraf pusat dan apa itu sistem saraf periferi. Okey, ni sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, kita punya saraf tunjang ni ada dekat mana? Ini ada kaitan dengan kita punya sistem rangka yang kita dah belajar masa tahun 5. Okey, sistem saraf pusat ni ada dua, otak dan saraf tunjang. Okey, sistem saraf periferi pula adalah terdiri daripada rangkaian saraf yang ada dekat semua anggota badan kita. Okey, dekat semua anggota badan kita ada sistem saraf yang itu adalah kita kenali sebagai sistem saraf periferi. Okey. Okey, sistem saraf periferi ni dia tidak boleh bertindak balas ataupun memberi respon secara sendiri. Dia dikawal oleh sistem saraf pusat. Okey, jadi ya ada yang nak join lagi. Okey, jadi sistem saraf periferi ni dia ada beberapa tindak balas yang dia boleh respon terus. Okey, nanti kita tengok tindak balas yang macam mana. Tapi kebanyakan tindak balas akan dikawal oleh sistem saraf pusat. Jadi periferi ni adalah perantara untuk melakukan tindak balas. Okey, fungsi sistem saraf manusia. Okey, yang pertama sekali, sistem saraf manusia berfungsi untuk mengawal dan mengkoordinasikan fungsi pelbagai organ dan bahagian tubuh. Okey, nombor dua, mengesan dan menggerakkan tindak balas kepada rangsangan, dan sistem saraf berkomunikasi dengan bahagian tubuh yang berbeza melalui penghantaran isyarat. Yang ini semua, okey, terutama yang nombor 3 ni, bagaimana sistem saraf berkomunikasi? Kelas saya tahun lepas kot tanya, bagaimana sistem saraf berkomunikasi? Dia bagi signal melalui impuls, okey. Kita tak nampak lah pergerakan ataupun signal yang dibagi oleh otak kepada sistem saraf, tak, kita tak pernah nampak dan kita tak pernah tahu pun sebenarnya. Okey, benda tu sebenarnya ada pergerakan, ada cara komunikasi antara otak kita dengan tubuh badan kita. Okey. Okey, fungsi sistem saraf pusat. Okey, dia adalah pusat untuk menerima maklumat dari organ deria, okey, dan mengkoordinasikan gerak balas.
Ni fungsi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni antara perkara utama dan paling penting dalam tubuh badan kita. Okey? Ya. Okey, yang ini pula ni otak. Apa fungsi otak? Okey. Mengkoordinasikan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, ni kita tengok nanti apa dia tindakan terkawal dan apa pula tindakan luar kawal. Okey. Okey, ini tindakan terkawal. Menari. Ha tu. Siapa menari? Nadine. Okey, siapa lagi? Yang tu apa yang menari-menari tu? Saya berdansa tu. Tu belakang Anas tu adik dia menari. Okey, menari, memerhati, makan itu adalah tindakan terkawal. Yang kita boleh kontrol pergerakan kita, berapa laju kita nak bergerak, berapa lama kita nak bergerak, memerhati. Ada orang boleh tengok je. Macam minggu ni, kita tak ada PDPC kan? Awak adalah macam-macam aktiviti lah dekat sekolah tu. Tapi kebanyakannya kadang-kadang ada yang awak kena dengar ceramah, ada kena dengar apa lagi, bengkel. Macam besok ada bengkel Todak pukul 9 pagi untuk sesi pagi. Todak tu tak tahulah pasal gaming ke, pasal programming ke. Besok dia akan kenalkan lah pada sesiapa yang berminat. Awak kena memerhati, awak kena mendengar. Macam kita dah belajar kamera proses sains. Memerhati terdiri daripada apa? Bukan saja awak gunakan deria mata awak, tapi memerhati ni sebenarnya dia melibatkan semua panca indera awak. Semua organ deria awak. Awak mendengar, awak menghidu, awak menyentuh. Itu pun termasuk dalam memerhati dalam kemahiran proses sains. Yang tu lagi lah yang last tu gambar tu. Tu siapa berbuka macam tu tadi tu? Teruk sangat puasa. Makan. Tapi makan kita terkawal lah. Kalau bulan puasa ni, kita digalakkan makan berpada-pada untuk mengelakkan pembaziran. Ni tindakan terkawal. Tindakan tindakan luar kawal. Denyutan jantung. Denyutan jantung. Kita boleh kontrol denyutan jantung kita. Tak boleh. Awak lari. Awak lari kan? Awak lari. Ya, road run tu kan? Road run tu. Saya nak denyutan jantung saya 30 degupan seminit supaya saya dapat berlari dengan tenang. Boleh? Tak boleh je. Awak ingat awak pakai smartwatch apa, Garmin ke apa ke, awak boleh kontrol benda tu? Tak boleh. Pernafasan awak boleh kontrol? Tak boleh. Tak boleh. Nafasan. Pencernaan awak boleh kontrol? Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh kontrol, bersihlah toilet kita tu. Ini baru hari pertama sekolah, 4 pintu kena tukar. Apa kejadah lah korang pergi sekolah. Baru hari pertama sekolah dah kena tukar pintu. Buka pintu tak reti agak ni. Pernafasan. Kita tak boleh nak kontrol. Ada kalau orang dia penyakit asma ke, kalau cuaca sejuk dia tak boleh dia tak boleh nak bernafas dengan normal lah. Dia mungkin sukar untuk bernafas. Ini semua tindakan luar kawal. Fungsi saraf tunjang. Tadi kita tengok dekat otak. Sekarang saraf tunjang. Saraf tunjang ni dia berada dekat bahagian tulang belakang kita. Ni kita dah belajar sistem rangka dulu. Saraf tunjang membawa maklumat dari seluruh tubuh ke otak. Dari otak ke seluruh badan. Daripada seluruh tubuh ke otak, lalu saraf tunjang, dia pergi ke otak. Dari otak ke seluruh badan pun lalu saraf tunjang. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan saraf tunjang juga mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Apa tindakan refleks? Apa tindakan refleks? Kita dah belajar masa tahun 4. Ada nyamuk kat atas tangan kita, kita lempang. Apa dia? Ada nyamuk atas tangan kita, kita lempang nyamuk tu. Lempang, saya ingat tadi lompat. Ada.
Saya dengar lompat apabila Zakuan. Terkejut saya. Ada nyamuk atas tangan, lepas tu kita lompat. Nak buat apa? Lompat, pukul je lah. Okay. Betul lah Zakuan cakap. Itu boleh jugalah reflect. Tapi dia tak berapa tepat sangat. Ada lagi tak? Ada. Kalau terpijak benda tajam, kita naikkan kaki. Okay. Kalau terpijak benda tajam, kita angkat kaki cepat-cepat. Lain? Tekan benda panas. Kita pegang benda panas, kita tarik tangan cepat-cepat. Okay, itu tindakan reflect. Kalaulah kata awak punya benda-benda macam tu, awak pegang benda panas, awak terpijak benda tajam, okay, benda tu daripada kaki awak nak hantar isyarat pergi saraf tunjang pergi ke otak, apa jadi kat kaki awak? Sakit. Okay. Jadi ada perkara ataupun ada sesetengah tindakan yang tidak memerlukan perkara itu ataupun isyarat itu terus sampai ke otak untuk kita kenal pasti apa tindak balasnya. Okay. Jadi saraf tunjang ni memainkan peranan. Okay, tindakan refleks ni tindakan tanpa disedari yang berlaku dengan pantas. Saraf tunjang akan menerima dan mengarahkan tubuh untuk bergerak balas. Macam kita pegang benda panas, pegang benda tajam, okay. Nyamuk gigit tu mungkin Zakuan cakap tadi gatal agak jempak terus kan. Mungkinlah. Betul. Tapi jangan melompat pula ada nyamuk. Kalau lipas tu biasa lah saya tengok kat bilik guru tu ada lipas je kan menjerit. Ada tikus pun menjerit. Bukan cikgu perempuan, cikgu lelaki pun sama. Okay. Kalau ada tikus tu besar kucing dengan saya pun lagi. Tak kerja saya nak tunggu kat situ lah. Taklah korang. Okay. Pandai-pandai lah. Siapa suruh pergi makan macam-macam kat bilik guru tu. Okay. Jadi benda-benda macam tu kita kena tengok juga. Okay. Ada perkara yang isyaratnya perlu sampai ke otak untuk otak memberi respon tentang tindak balas apa yang tubuh perlu laksanakan. Itu fungsi sistem saraf tunjang. Okay. Seterusnya ni tindakan refleks lah. Terpijak benda tajam, bersin apabila hidung dimasuki habuk. Pencernaan, dia ada apa? Dia pegang cerik. Salah ni. Gambar ni salah. Bukan pencernaan. Pencernaan. Pegang benda panas. Tersalah gambar. Tersalah dia punya caption. Okay, ni bertindak balas bila pegang benda panas. Benda pencernaan dekat dapur. Okey, fungsi sistem saraf periferi pula. Okey, sistem saraf periferi dia menghantar isyarat daripada bahagian tubuh ke sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat tadi ada berapa organ? 2. Ada berapa? 2. Apa dia? Saraf tunjang dan Saraf tunjang dan okay. Sistem saraf periferi dia menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat. Menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Sistem saraf periferi ni dia berada di semua bahagian tubuh kita. Sekejap saya pun baru baik demam sebenarnya. Tak berapa sihat lagi. Suara pun tak berapa sedap. Memang tak sedap pun. Okay. Bukan suara dia tak sedap. Semua tak sedap. Tekak tak sedap. Orang puasa makan sedap-sedap. Saya makan tak apa benda tadi. Okay. Saya makan sup je. Okay. Fungsi sistem saraf periferi. Okay. Menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat. Menghantar isyarat ke... Okay. Sistem saraf periferi ni awak jangan keliru dengan sistem peredaran darah Okay, jangan keliru dengan sistem peredaran darah. Okay, kita ada salur darah tu kan. Okay, jangan keliru. Nanti kita tengoklah dia punya gambaran dia macam mana. Okay. Kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Okay, kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Kita tengok yang pertama sekali. Okey, yang gambar yang hitam putih tu, black and white, saya tak jumpa gambar orang yang betul Bell palsy tu yang sesuai saya kongsikan dengan awak. Saya ambil lah gambar atas apa tu. Entah filem apa tadi. Okey,
Keadaan yang berlaku apabila saraf periferi di bahagian otot mula rosak. Okey, gagal-gagal otot muka mengalami gangguan menyebabkan separuh daripada bahagian muka menjadi herut. Okey. Mengalami kesukaran untuk senyum ataupun menutup mata. Dekat sekolah kita yang saya tahu pernah kena tapi dah okey lah, sekejap lah. Dia sementara Cikgu Noli. Cikgu Noli pernah kena. Nanti awak tanya dia macam mana keadaan. Okey, tapi tak adalah saya tengok muka dia herut pula. Okey je. Tapi dia kata dia tak boleh nak kelipkan mata dia sebelah. Doktor kata biar palsi. Okey. Tapi kalau dia teruk sangat, mungkinlah dia jadi macam ni kot. Ni, gambar yang sebelah ni kan. Okay. Dia mungkin herut sebelah muka. Antara treatment yang saya baca, bagaimana nak kembalikan benda ni, sistem penyakit saraf ni, dia punya exercise dia tiup belon. Okay. Bukan pergi sukan neka tiup belon tu, tak. Dia memang treatment dia tiup belon. Okay. Mungkinlah beberapa kali ke, saya tak tahulah, takkanlah sepanjang hari tiup belon je kerja dia. Okay, dia adalah kot jangka masa dia ke treatment, saya tak pasti macam mana. Tapi kalau Bell palsy ni berlaku, dia bahagian muka akan menjadi herut. Sebahagian separuh daripada muka tu jadi herut. Separuh Cikgu, Yap. Bell's palsy ni penyakit ke? Sesuatu penyakit. Apabila saraf periferi pada bahagian otot muka rosak. Okey, ini Bell palsy yang kedua, masalah keseimbangan tubuh. Kerosakan pada sistem saraf di bahagian kaki dapat menyebabkan tubuh kita hilang keseimbangan ketika berjalan. Okey, ini boleh berlaku, saya tak pasti nak cakap macam mana. Kalau orang sukan, kadang-kadang dia berlaku mungkin bukan saraf, itu dia saya otot lah kot. Kalau dia tak cukup warming up, okay. Lepas tu lepas dia buat satu aktiviti fizikal, tak buat warming down, mungkin ada kegagalan ataupun dia punya otot dia mungkin akan mengalami masalah. Tapi kalau saraf ni dia mungkin ada orang yang tiba-tiba tengah-tengah dia berjalan, dia tak boleh nak kontrol pergerakan dia. Okay, tiba-tiba. Ada macam mana saya nak cakap. Kalau kita tengok-tengok jalan-jalan, tiba-tiba dia macam nak tumbang, collapse, tak pasal-pasal. Okay, lepas tu kita nak dirikan dia balik. Dia kalau dia sedar pun dia dah macam dia tak boleh nak berdiri tegak. Dia dah tak boleh, kaki dia dah tak boleh nak macam tak function. Okay. Sistem saraf di bahagian kaki boleh menyebabkan kita kehilangan keseimbangan ketika berjalan. Itu sistem saraf lah. Kalau dia ada penyakit lain, pening ke apa ke, itu lain lah. Okay. Tak boleh nak samakan. Lepas tu kalau orang yang ambil alkohol ke, okay, ambil dadah ke, pun sama juga. Dia sama juga macam ni, tak ada keseimbangan untuk berjalan. Tapi itu bukan penyakit disebabkan kerosakan saraf. Okay. Okey, cara-cara kejap azan.
Okey. Okey, kita sambung cara-cara untuk menjaga sistem saraf. Yang pertama sekali, makan makanan yang seimbang. Ini macam semua perkara je lah. Makan makanan yang seimbang. Macam ni makanan-makanan yang seimbang ni? Sayur. Apa dia? Sayur. Sayur tu pun macam tak dengar je bunyi dia. Okey, apa yang seimbangnya? Tu kalau kita tanya apa? Makan pada waktu yang betul. Ya, itu yang pertama sekali. Makan pada waktu yang betul. Tu Erina tu macam nak cakap kat saya je. Okey, makan pada waktu yang betul. Saya ada beberapa, seminggu sebelum buka sekolah hari tu lah ada cerita pengalaman sikit. Okey. Seminggu sebelum buka sekolah, saya ada dekat sekolah lah. Memang ada dekat sekolah lah. Sebelum awak bersekolah tu, saya dah ada dekat sekolah tu daripada hari Sabtu yang minggu sebelum tu lagi. Okay, dah ada dekat sekolah. Lepas tu sambung sampailah ke hari Jumaat. Jumaat baru ni kan, sebelum buka sekolah. Okay, Jumaat baru ni, saya makan pun ikut suka je lah. Pagi saya makan apa yang ada. Kalau wife saya masak, saya makan lah. Kalau tak ada, saya pergi sekolah. Kadang-kadang saya tak singgah breakfast pun. Pergi sambung. Kalau rasa nak keluar makan pukul 11 makan. Lepas tu, pagi tak makan, pukul 9 makan, lepas tu tak makan dah. Ataupun saya makan pukul 5 petang, macam tu lah pukul 6 petang. Lepas tu makan pun ikut suka je, apa ada. Kadang-kadang kalau kita dah pergi lewat sangat, kat kedai pun dah tak ada makanan untuk tengah hari apa semua kan. Jadi sampailah ke hari Sabtu, saya janji dengan wife nak pergi ke Nuri. Saya makan pagi tu, saya makan roti canai, lepas tu saya tak makan, lepas tu wife saya balik lambat, saya geram. Okay, merajuk lah konon. Sebab dia balik lambat. Sebab tu tak boleh pergi ke Nuri lah sebab dah lambat. Tak makanlah saya pun. Okay. Saya minum kopi, makan roti. Dan hari Ahad saya sakit perut. Sakit perut, sampailah hari Isnin saya memang tak larat. Saya dah tak boleh makan apa dah masa tu. Daripada hari Ahad sampai Isnin, pergi sekolah. Okay, konon kat sekolah kan hari first sekolah nak meraihkan kantin sebelum berpuasa. Saya pergi dekat kantin tengok makan, saya makan benda yang saya rasa saya suka lah kot benda tu. Tapi saya ambil, saya tak boleh makan pun. Balik daripada hari Ahad, daripada hari Isnin tu, balik sekolah, saya memang terus demam. Menggigil teruk, lepas tu petang tu saya pergi klinik, lepas tu saya kena marah dengan doktor lah. Sebab punca utama dia, satu sebab dia kata perut dah masuk angin, sebab dah tak jaga makan apa semua. Dan saya ambil injection lah untuk hari Isnin tu dan saya cuti semalam. Okay, memang 2 hari tu saya tak tuition lah. Untuk kelas saya hari Isnin, hari Selasa tak ada. Jadi baiklah hari ni okey. Hari ni, tapi yang bagusnya pula, hari pertama puasa, saya boleh berpuasa dengan tenang. Sebab saya tak ada rasa nak makan apa dan saya tak ada rasa haus. Sebab saya memang tak boleh makan. Jadi saya boleh berpuasa, relax ni. Tak kisah pun orang nak buka apa, anak saya nak beli apa, saya relax je. Beli. Saya tak kisah. Sebab saya tak ada rasa nak makan pun. Saya cuma buka puasa, saya makan roti gardenia yang RM1 berapa sen tu? RM1.20 tu. Saya makan tu je. Lepas tu pukul 10 saya makan sekeping lagi. Lepas tu sahur pagi tadi saya minum susu. Saya rasa kalau sebulan saya buat macam tu mau kering saya. Tapi hari ni berbuka saya makan sup lah dengan nasi. Boleh lah makan nasi dah. Setakat ni alhamdulillah lah tak ada apa-apa gejala yang membimbangkan saya. Harap-harap okey lah kot. Okay. Sebab tadi saya kena pergi sekolah sebab ada JPN datang. So saya walaupun saya boleh bercuti lagi hari ni tapi saya pergi sekolah. Sebab saya fikir sebab ada JPN datang, GB pun tak sihat. Jadi saya kena handle JPN datang tadi. Alhamdulillah selesai dah masalah sekolah kita. Cuma masalah kita punya tahun 1 tu je lah. Okay. Kita sambung balik. Habis dah cerita kita punya jaga makan. Jadi awak tolong jaga makan. Janganlah pula kena jaga makan esok pagi pukul 10 kau rehat sekali. Mentang-mentang kantin buka. Okay. Pergi beratur beramai-ramai ke kantin. Saya tengok tadi tahun 1. Meriah. Rupa tak ada apa-apa berlaku je bulan puasa ni. Saya rasa bukan tahun 1 je tu. Memang menjaga makan betul. Seronok kantin.
Okey, elakkan minum minuman beralkohol. Ini untuk yang beragama Islam, memang kita dilarang sama sekali untuk minum minuman beralkohol. Okey, tidur yang mencukupi. Tidur yang mencukupi tu berapa jam? 8 jam. atau 8 jam. 7 sampai 8. jam. 8 jam ikutlah. Kadang ada saya baca ada yang 12 jam. 6 jam, ada 7 jam, 12 jam tu baik kau jadi buruh hantu terus. Tak pun pandai. Okey. Berapa jam sebenarnya yang sesuai? 6. 8. 6 ke 8 lah kot. Okey, ikut. Okey, 12 jam. Zara. Untuk cuti cikgu. Oi, 12 jam tu pun baby pun tak 12 jam. Okey, Saya 12 jam. memakai alat pelindung tubuh. Kenapa gambar ni si Bobo? Helmet tak ada. Silap gambar ni. Memakai alat pelindung tubuh ni terutama untuk kerja-kerja berisiko lah. Kita kena pakai apa? Helmet. Macam helmet. Okey. Okey, kalau baju baju yang posture tu, kalau kita angkat benda berat pun kita adalah alat-alat perlindungan, helmet apa semua. Okey, telinga tu pun kena tutup untuk jaga pendengaran kita. Bukan setakat sistem saraf sahaja. Okey, menjalankan aktiviti harian dengan posture yang betul. Posture tu apa? Posture tu Bentuk badan. Bentuk badan. Bentuk badan. Bentuk badan. okey, bentuk badan, Bentuk belakang badan. kedudukan kot, bukan bentuk lah, sesuai apa perkataan yang sesuai Kedudukan lebih sesuai. Kedudukan. Kedudukan, cara kita berdiri, cara kita berjalan, okey, dalam kedudukan ataupun kedudukan lah, posture yang betul lah, itulah. Kalau kita duduk dekat kerusi, kita kena tengok kerusi kita macam mana. Kalau kita berjalan, bagaimana kita nak berjalan, tu pasal kita tak boleh nak bawa barang yang berat, tu yang sibuk dengan beg berat apa semua tu, sebab benda-benda ni lah. Okay, untuk menjaga posture. Sebab dia kata berat nanti jadi posture murid-murid sekolah akan rosak daripada darjah 1 bawa buku berat-berat. Tu pula ada jadual, ada local, ada jadual yang 3-4 subjek je satu hari, tapi ramai juga lah yang tak bawa buku walaupun dah tak banyak. Okey. Apa tu? Apa yang tipu? Dah korang main chat ni kan, saya tutup chat ni kan. Oh, Edina cakap ni, Mamat ni pakai sunscreen. Betul? Sekejap, apa nak masuk ni dulu? Sebelum. Sabar. Okey, ni Mamat ni ke Edina pakai sunscreen? Ya ke dia pakai sunscreen? Pelindung tubuh. Pakailah sunscreen. Apa kena guna sunscreen tu dengan sistem saraf? Betul juga. Mungkin boleh. Sunscreen tu okey, boleh terima, tapi saya tak faham kenapa saya bubuh gambar ni dulu. Saya buat ni saya demam ke? Saya pun pelik. Nantilah saya tukar gambar ni. Saya pelik betul. 2 slide ni 2 pula gambar bengong pula saya bubuh. Tadi gambar pencernaan dekat dapur benda. Tu caption salah. Yang ni gambar salah. Tak apa, kita tengok video dia. Sistem saraf manusia adalah suatu sistem kompleks yang terdiri daripada saraf-saraf dan sel-sel khusus. Sistem ini mengandungi sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi yang terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Okey, ya. Sistem saraf periferi, yang ini dua ni awak tak perlu ingat lah. Okay, kranium dan spina ni dia tambahan je. Okay, dalam sukatan awak tak ada. Awak kena tahu sistem saraf periferi ni sahaja. Okay, pecahan dia tak perlu tahu. Tapi kalau awak ingat, lagilah bagus. Okay, tak ada masalah pun. Otak mengawal tindakan-tindakan terkawal seperti membaca, berjoging dan memanah. Tindakan terkawal dilakukan di bawah kawalan sedar oleh otak.
Rangsangan diterima oleh reseptor pada organ-organ deria. Impuls saraf dibawa ke sistem saraf pusat. Otak mentafsirkan maklumat dan menghantar keluar impuls saraf yang dibawa ke efektor. Impuls saraf yang sampai ke efektor menghasilkan gerak balas. Medula oblongata mengawal tindakan-tindakan luar kawal seperti bernafas dan denyutan jantung. Saraf tunjang mengawal sejenis tindakan luar kawal yang dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan luar kawal dijalankan tanpa kawalan sedar oleh otak. Tindakan refleks adalah gerak balas yang automatik dan serta-merta terhadap rangsangan. Apabila seseorang tersentuh objek panas, reseptor dirangsang. Impuls saraf yang dihasilkan oleh reseptor dibawa ke saraf tunjang. Impuls saraf yang dicetuskan di saraf tunjang dibawa oleh saraf spina ke otot lengan. Otot mengecut untuk menarik tangan menjauhi objek panas tersebut. Tindakan refleks melindungi kita daripada kecederaan. Sistem saraf mengawal dan mengawal atur koordinasi saraf supaya sistem-sistem badan bekerjasama untuk menjalankan aktiviti harian dan proses hidup. Kecederaan pada sistem saraf boleh menyebabkan kehilangan upaya. Okey. Tadi ada beberapa perkataan kan yang bombastik sikit. Modelah oblongata lah apa benda tu. Okey, yang itu sebenarnya awak akan didetailkan nanti masa masuk form 1, form 2 kot. Sekolah menengah. Tapi awak untung jugalah sekarang ni awak belajar benda-benda tu awal. Macam saya dulu belajar benda ni, sistem saraf ni. Saya ingat saya belajar masa saya ambil bio lah kot, tingkatan 4. Saya tingkatan 4 baru ambil biologi. Tingkatan 1, 2, 3 mana ada. Saya belajar benda-benda biasa je lah. Fotosintesis, macam tu. Fotosintesis pun belajar masa tingkatan 1 ke 2 kot. Awak belajar masa darjah 4. Betul. Itu tapi dululah masa saya mungkinlah sukatan saya tu sesuai lah untuk zaman saya. Okey, tapi zaman awak ni benda semua dah advance dan maklumat awak boleh dapat senang je kan. Okey. Lepas tu maklumat awak boleh dapat macam-macam. Cara pembelajaran awak pun dah berbeza lah dengan apa yang saya belajar. Cara saya belajar dulu berbeza, sangat berbeza. Tu kalau kadang-kadang saya masuk kelas, kalau saya buat LO tu, bila saya tengok ada cikgu-cikgu yang mengajar sama macam saya belajar dulu, saya pun pelik. Cikgu ni baru je keluar maktab kan. Okay. Jadi ada perkara-perkara yang kita rasa benda tu awak dah sedia untuk terima. Okay. Okay. Dah habis dah cerita pasal sistem saraf. Ada berapa sistem saraf? 2. Apa dia? Saraf pusat. Saraf pusat dan sistem saraf periferi. Pusat dan Saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okey, terlibat untuk sistem saraf pusat. Otak dan saraf tunjang. Saraf tunjang. Saraf tunjang dan Otak. periferi kita adalah semua satu sistem. Erina terlebih tak faham. Form 3 kakak saya baru belajar. Apa benda belajar apa Erina? Belajar tentang ni. Oh, ni sekarang kakak awak bukan KSSR saya makan kan? Ya, Awak batch yang ke berapa Dia start 2017. Ke berapa ni? Batch ketiga kot. Ni KSSR saya makan ni. Kira awak antara batch awal jugalah yang belajar. Nanti untuk sukatan baru 2027 lagi lain. Okay. Yang adik-adik awak yang nak masuk darjah 1 2027 nanti lagilah. Ada ke adik awak 2027 nak masuk darjah 1? Tak ada. Tak ada. Itu mungkin batch lain lah di cyber. Saya pun tak tahulah berapa lama lagi saya kat situ kan. Okay. Jangan 2027 tu saya lah orang guru besar yang menerima batch 2027 di SKC Berjaya. Oh,
Risau pula saya. Saya nak pencil lambat lagi. Okay. Okay, tak apa. Okay, dah settle dah. Ada apa-apa nak tanya pasal sistem saraf ni? Tak ada. Tak Okay. ada. Yang Ya. Mendele Oblongata tu nak kena hafal ke? Tak perlu. Mendele oblongata tu dia adalah satu part dekat bawah otak yang kontrol kita punya tindakan refleks tadi. Okay. Dia tak sampai ke otak lagi. Dia antara saraf tunjang sampai ke otak. Medulla oblongata. Sedap kan nama dia? Nanti dapat anak pun bawa nama tu. Nanti senang cikgu nak panggil oblongata. Okey, kita pergi ke quiz. Ada oblong. Oblong apa? Burger oblong. Okey, jap. Sesuai ke tak sesuai soalan ni. Very good. Okay, kita ada 2 set macam biasa. Satu ni appetizer. Oh, jap. Stop dulu recording.